Sama juga. Ada masalah kan, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Bertekad sama-sama tak tahu. Dan sekarang ini kita lihat bahawa apa namanya ni, mempersendakan, mengatakan bahawa kalau nak makan sup tangan, pergilah Kelantan. Tak cukup tangan, tak cukup batu nak baling orang berzina. Kan main-main kok itu. Dengan secara langsung atau tidak, kita mempermainkan hukum Allah. Jawapannya payah nak jawab. Jawapannya masuk neraka. Tapi kita hanya tak kata dia lah. Syanu-syanu kita tak kata lah. Tapi barang siapa berkata begitu, barang siapa, senang cerita begitu. Kalau syanu A itu kafir, susah pula. Barang siapa yang memperkatakan demikian, kan rosak akidah. Pasal kita tak percaya satu huruf dari Al-Quran pun kan kafir. Satu huruf saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kata dia, Bismillahirrahmanirrahim je, mim tak ada. Tu namanya. Alif lam mim, zalikal kitab, la raiba fi, kita buang. La tak ada, ini bukan Quran ni. Tu murtad lah. Senangnya. Itu sebabnya kita perhatikan bahawa dalam Islam ini dia ada kelebihan-kelebihan dia. Keistimewaan dalam Islam tu ada. Hukum ini hukum yang abadi. Hukum manusia, hukuman tempatan saja. Hukuman Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak boleh dipinda-pinda. Dia kata bila orang komplain dipinda-pinda pula, dia kata. Yalah, benda-benda yang boleh diijtihad kita pinda. Benda yang tidak boleh diijtihad, hukum qat'i tidak. Tidak boleh kita nak mempersoalkan hukum Allah. Mengapa dipotong? Mengapa direjam? Mengapa disebat? Buat kajian di Mesir ya. Disebat orang yang dapat penyakit AIDS tu, baik dia. 100 kali disebat. Orang yang belum berkahwin, hukumannya disebat. Ada hikmat di sebaliknya yang kita tidak tahu. Mengapa orang yang berzina muhsan itu direjam, orang ghairu muhsan itu disebat? Mengapa tak sama? Kita tidak tahu sebenarnya hikmat yang Allah tentukan. Memang tadi nakalan Allah sebagai suatu balasan, sebagai suatu ibarat kepada kita, orang lain jangan buat. Itu sebabnya hukum Islam wal yash'ada bahuma ta'ifatun minal mu'minin, mesti orang tengok. Undang-undang sekarang ni dalam penjara siapa pun tak tengok. Bila tengok tu kan dia kata nanti kalau dia adakan hukum potong tangan, ramai orang Melayu tak tangan. Apa itu? Itu pun alasan. Bila dilaksanakan hukum potong tangan, tak adalah orang yang akan dipotong tangan. Dia tak berani mencuri pasal kena potong tangan. Orang akan berhenti mencuri. Takkan apa nak laksanakan hukum hudud tu berebut-rebut orang nak mencuri. Nampak tak? Apa pula alasan nanti orang Melayu tak bertangan? Yang tak bertangan tu orang mencuri sajalah. Yang tak mencuri, kenapa nak dipotong tangan dia? Habis orang Kelantan tak bertangan, orang Tengah tak bertangan. Yang tak bertangan yang mencuri saja. Yang tak mencuri tak ada kerja tak potong tangan dia. Nampak tak fikiran bangang tu? Ini dia masalah. Kata tak faham, faham. Buat tak faham tu masalah. Orang awam pun ikut-ikut sama. Pasal dinum ulukihim. Agama mereka ikut pemimpin mereka. Orang awam pun ikut sama. Apa pemimpin kata dia pun, ya juga. Ya. Itu masalah. Pasal kita ni ikut orang atas. Orang atas buat, kita buat. Itu sebabnya banyak orang, bila orang atas sebut je, orang ikut. Dia, duplicate cakap orang tu. Itu dia. Ini dia masalahnya. Kita kena berhati-hati di dalam memperkatakan sesuatu yang kita tidak faham. Kan selalu saya ceritakan, kalau tak tahu kan dan diam. Jangan bercakap dan diam. Pasal kita tak belajar. Pasal kita di surau-surau, saya rasa lah, tak tahulah, saya tak pernah jumpa pula lagi surau yang belajar bab jenayat. Tak ada.
Daripada bab semayang, puasa, zakat, haji pun tak belajar. Macam mana? Kita ulang balik tuan, itu pun tak faham tuan, ulang balik. Bab semayang lah, tak sampai jenayat. Itu susah tuan tu. Ulang balik. Itu sebabnya dalam kitab Bahrul Mazi, dia menyebut, di antara sebabnya ilmu itu hilang, dia kata kerana tidak diamalkan. Kerana amalan hudud tidak dilaksanakan, orang tak nampak. Bila istihar hudud je orang akan kabur. Apa benda hudud tu? Pasal tidak laksanakan. Semayang itu kita buat hari-hari. Kita tahu semayang. Haji pun kadang-kadang kita lupa. Umrah pun setahun sekali pun kadang-kadang lupa. Pergi tahun depan, kursus balik. Nawaitul umrah arba'a raka'atin. Dah lupa. Itu pun lupa. Dia boleh 4 rakaat pula umrah. Ini pula hudud yang tak ada. Itu sebabnya akan datang kita buatkan di seorang jalan terus. Ialah kita Malaysia ni matok nak berderin tu lah pun. Bukanlah. Baca lagi kita tua. Kita tua jangan baca seorang tak tua tu payah. Diharamkan makan keladi tu. Sudah ni keladi pula haram ni. Rupanya keledai. Akan datang maknanya sambung bab jenayat, sambung. Barulah kita faham bab jenayat tu apa benda jenayat tu. Ini tak berapa lama mengaji dah. Kadang-kadang silap kita juga, surau silap. Dulu kita mengaji, tuan guru tak bawa kitab. Pasal tuan guru kita alim-alim Melaka. Anak murid semua bawa kitab. Kan terbalik, tuan guru bawa kitab. Anak murid tak bawa. Alimnya anak murid tu. Ni tuan-tuan dan sekalian. Itu dia. Maknanya, apabila kita melihat suasana yang ada sekarang ini, masyarakat sudah pun banyak yang sokong bab hudud ni. Masyarakat bagus dah. Tapi apabila dikelirukan oleh televisyen, surat khabar hari-hari tulis macam-macam, tak larat nak baca. Saya ingat hari apa benda tu, 3 suku surat khabar bab hudud aja. Surat khabar jangan sebut sahabat mana pula, salah pula kita. Maknanya hudud semua hentam. Gitulah beginilah, begitulah begini. Siapa yang nak tanggung? Siapa yang nak tanggung dosa di padang akhirat besok ni? Kita, mangkang ke, penyokong ke, penulis ke? Terpaksa petang ulama pula tulis surat. Kerana mereka telah menghina. Itu sebab dalam undang-undang Pakistan ada sebut. Ada undang-undang lah. Pakistan ada sebut. Undang-undang menghina Islam, menghina Nabi ada. Ada undang-undang dia. Kita Malaysia tak ada. Undang-undang murtad pun tak ada. Malaysia undang-undang murtad tak ada. Siapa nak murtad lah, tak dia. Pasal kita tidak mau melaksanakan hukum Al-Quran tu. Habislah. Dia kata kita ni ada kebebasan beragama. Dan tak adalah. Kebebasan ni ada sepadan, ada had dia. Bukan ikut suka hati je. Dulu satu buku ditulis oleh satu institusi, Malam Yahkum Allah fa ulaika hum fasiqun kafirun zalimun itu. Dia kata ini ayat ini turunkan kepada orang-orang Yahudi saja. Mana pun satu institusi Islam tulis tu. Orang ramai pun bila orang komplain baru diharamkan buku tu balik. Merah buku warna. Tu saya cari siapa tulis tu. Pandai dia. Tu kita buka dalam tafsir. Dia kata pandai engkau, dia kata. Bila kena bab pelik-pelik, kau kata Yahudi yang kena. Kau tak kena. Sedangkan Quran ini wala ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Pengajarannya umum kepada lafaz itu, bukan sebab turunnya ayat itu. Semua orang kena. Jangan dianggap ini orang Yahudi je, ini kita je. Tak. Dia pandai. Jadi orang awam tengok, betul lah dia kata ini ayat untuk Yahudi je. Orang Islam tak kena. Mana fasik, zalim, kafir tu orang Islam tak kena. Tak. Quran tu kita yang baca, kitalah yang kena. Jangan kita keliru dalam menghadapi suasana yang ada sekarang. Jadi tuan-tuan sekalian, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pihak majlis sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel yang pertama, Datuk Ismail Qamus, di atas penjelasannya tadi yang walaupun secara berseluruh
tetapi memberi maksud yang mendalam. Kalau tak faham lagi, saya pun tak tahu dah lah. Mudah-mudahan tuan-tuan perempuan muslimin muslimat dapat memahami berhubung dengan apa yang dinyatakan oleh ahli panel yang pertama tadi. Seterusnya, untuk tidak melengahkan masa, saya minta Datuk Dr. Rendin untuk mengupas sedikit lagi berhubung dengan perkara yang berkaitan dengan hudud. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengerusi Datuk Ismail Kamus dan muslimin muslimat sekalian. Tidak lengkap rasanya kalau saya tidak mengulas isu hudud ini, yang rata-rata kita mengetahui umat Islam terbahagi kepada dua golongan. Satu golongan yang menerima hukuman hudud dengan sikap sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat dan kami sokong. Satu lagi sami'na wa asayna, kami dengar, kami tahu hukum, tapi kami nak lawan, kami tak mau terima. Korang cerdiknya golongan itu, kamu dah, korang cerdiknya kerana dia bagi alasan. Kalau dia kata kami tolak, tak mau terima, pasal apa? Saja. Yang jenis saja ni pening kepala kita. Mengapa hang pukul dia? Saja. Tapi golongan ini bagi sebab mengapa mereka menolak hudud, sebabnya kerana hudud itu tidak adil. Hudud itu bila tidak adil, bahasa diplomasi, tidak adil maknanya zalim. Zalim di mana? Karena undang-undang itu dia tidak menghukum orang dengan sama. Tadi isu orang Islam dia kena, kalau berlakulah zina atau orang Islam dengan orang tidak Islam, yang Islam kena hukum hudud, yang tidak Islam tidak kena hudud. Tapi dia kena undang-undang yang sedia ada, undang-undang sibel ataupun criminal law yang sedia ada. Artinya kena hukuman yang tidak sama. Maka tidak sama, dia tidak adil. Maka tidak adil, maka dia zalim. Dia zalim, kami tak mau terima. Ada dua jawapan. Yang pertama, undang-undang yang berjalan pada hari ini, tidak merdeka sampai hari ini, undang-undang jenayah syariah menyisu agama, kalau sabit berlaku jenayah zina ataupun khalwat di antara orang Islam dengan yang tidak Islam, orang Islam sahaja yang dibicarakan, orang tidak Islam langsung tidak disentuh. Saya ulang balik, yang berjalan sekarang seluruh negara di mahkamah-mahkamah syariah seluruh negara, jika berlaku kes orang Islam dengan yang tidak Islam, orang Islam sahaja yang dihukum, yang tidak Islam tidak dikenakan apa-apa tindakan. Yang itu tu adilkah zalimkah? Mana ada undang-undang dalam dunia ini orang yang buat salah tak payah dihukum? Undang-undang mana pun kalau dia buat salah mesti dia dihukum. Tak kira hukum apa, tapi mesti dihukum. Tapi undang-undang kita sama ini, yang bersalah tapi dia bukan Islam tidak dihukum. Dan tak siapa pernah komen. Islam datang kaedah laha ma kasabat wa alaiha maktasabat.